Okey, jadi yang ni soalan ni sama macam yang tadi atas cikgu buat tau. Cuma dia bubuh simbol untuk H dan K tu sekarang dia bagi simbol mu ni dengan simbol lambda. Tapi cara nak buat dia sama. Nah, tapi yang ni dia guide kita sikit. Dia kata kat kita ungkapkan arti dengan dua cara yang berlainan dulu. Jadi dia nak kita ada dua equation untuk arti, dua vektor untuk arti. Jadi arti yang first kita nak tulis pakai apa? Kita nak ada dua arti. Arti yang first sama dengan apa? Yang dia bagi tu, apa yang dia bagi? Arti sama dengan apa? Siapa lagi tahu cikgu? Yang first yang dia bagi, yang terang-terang dia bagi. Itu arti kita yang pertama. Apa dia? Arti sama dengan apa? Daripada sini. Negatif R tambah P. Dah, terus ambil kat sini. Yang tu yang second one dulu. Kita ambil yang first one dulu. Yang del RP. Arti sama dengan lambda RP tu, betul tak? Arti sama dengan lambda RP. Jadi yang tu yang first. Jadi kita dah cari ke tidak RP? Dah kan? Kat atas ni, nampak lah ni. Jadi kita boleh tuliskan arti tu dalam sebutan lambda dan R dan P. Jadi yang ni lambda RP kan? Okey. Arti sama dengan lambda RP. RP sama dengan negatif R campur dengan P. Ni lambda darab dengan negatif R campur P. Kita masukkan nilai lambda ni. Okay, sebab dia pemalar. Jadi arti sama dengan apa? Negatif lambda R campur dengan lambda P. Okay, jadi yang ni yang first one. Oh, dia kena lambda dulu yang cikgu. Lambda ni macam nombor kan. Jadi nombor datang sebelum vektor. Dan vektor. Jadi semua depan ni kita panggil sebagai nombor lah, pemalar. Okay, jadi sekarang kita nak arti dalam sebutan yang satu lagi. Yang kita kena pakai yang ni. Boleh tak? Kita pakai mu OS ni. Jadi kena lalu vektor OT. Jadi kita ada gambar tadi arti sebagai vektor paduan yang lalu OT. Jadi arti sama dengan apa? Arti sama dengan apa? RO campur dengan ROOT. Jadi yang ni yang second one. Jadi arti sama dengan RO campur dengan OT. Okey. Jadi OT tadi kita tahu kan dia sama dengan apa? Mu OS. Jadi kita gantikan. Jadi RO campur dengan mu OS. Yang ni samalah macam yang dia kata tuliskan satu dalam sebutan M, tuliskan satu dalam sebutan N. Cuma yang ni tuliskan satu dalam sebutan lambda, satu lagi dalam sebutan yang ada mu. Okey, jadi kita gantikan RO dengan OS ni. Jadi vektor RO sama dengan apa? RO. Negatif R. RO negatif R. Lepas tu OS kita dah cari dah kan? Yang ni nah. P campur dengan 1/3 R. Kita tuliskan. Jadi arti sama dengan negatif R campur dengan mu darab dengan P campur 1/3 R. Okey. Jadi yang ni kita kembangkan macam yang kat atas ni kita darab masuk mu. Mu. Jadi kita dapat arti sama dengan negatif R campur dengan mu P. Lepas tu yang ni jadi apa? Mu campur dengan 1/3 mu R. Okey, yang ni vektor kita yang kedua. Seterusnya dia suruh buat apa? Dia suruh cari nilai lambda dengan mu kan? Jadi kita kena buat apa? Macam nak cari mu dengan lambda? Kita buat apa? Campur dengan kosong. Kita ambil Tak ni. tahu? Kita ambil yang ni. Kita serentakkan dengan yang ni. Boleh? Jadi arti sama dengan arti. Lepas tu buat macam biasa kita akan bandingkan vektor R dengan R, P dengan P.
Jadi sebab kita dah ada dua arti, kita tulis arti 1 sama dengan arti 2. Samalah dia vektor yang sama kan, cuma dalam sebutan yang berbeza kan. Jadi arti 1 adalah sama dengan arti 2. Jadi arti 1 kamu tadi, cikgu ni kuat lupa lah. Negatif lambda R campur dengan lambda P. Lambda P. Kita tulis kat sini. Negatif lambda R campur lambda P. Okay, yang ni, yang semua ni. Nah, ni kalau kamu nak kumpulkan pun boleh lah yang ni. Yang ni negatif 1 campur 1/3 mu kan? Betul? Negatif 1 campur 1/3 mu R. Sebab ni vektor R kan? Campur dengan mu P. Ni bila kita dah gabung ni senang sikit nak tengok. Okay, jadi kita akan comparekan vektor R dengan R, vektor P dengan P. Jadi kalau kita compare R dengan R, kita dapat apa? Dapat equation apa? Negatif lambda. Negatif lambda sama dengan negatif 1 campur tambah 1/3 mu. Mu kat bawah ni. 1/3 mu. Ni bila kita ada equation yang ada dua sebutan, kita tinggal dia dulu, kita tengok satu lagi equation. Satu lagi equation apa? Lambda P. Lambda saja sebab kita tak ambil P ni. P dan P. Maknanya lambda sama dengan apa? U. Okay. Lambda dengan mu. Jadi bila kita kata lambda dengan mu, apa yang kita boleh buat dengan lambda atau mu kat sini? Kita ganti dia nak. Jadi mu sama dengan lambda kan? Jadi kalau kita tukar mu ni dengan lambda, kita boleh cari lambda dulu. Tengok jadi sebab mu sama dengan lambda, jadi mu ni kita boleh gantikan dengan lambda. Bila kita dah dapat jawapan lambda, kita dah dapat jawapan untuk mu. Maknanya jawapan dua orang ni sama. Nampak? Okay, jadi kita kira yang ni kita dapat apa? Ini negatif lambda, kumpul lambda kat belah kiri ni. Negatif lambda tolak 1/3 lambda. Kalau negatif lambda maknanya dia negatif 1 lambda ni nak. Sama dengan negatif 1. Negatif 1 tolak 1/3 dapat apa? Negatif 1/3. Negatif 4/3. 1/3 tu 4/3 kan? Sebab yang ni 3/3 kan? Jadi betul? Ya. Okay, jadi last kali lambda dapat apa? Ni satu. Satu nak tulis macam lambda. Lambda sama dengan 3/4. 3/4. Betul dapat lambda sama dengan 3/4. Betul tak kat bawah ni? Betul. Jadi bila lambda sama dengan 3/4, oleh sebab lambda dengan mu ni sama, maknanya mu pun sama dengan 3/4 juga. Jawapannya sama. Jimat masa. Jimat masa. Alright, mari kita tengok last bahagian dia. Yang ni sama macam soalan tadi. Jadi maknanya dia memang format yang biasa keluar exam. Jadi dia kata kat sini P tu magnitude dia 10 unit. Yang ni P 10 unit. Lepas tu vektor R P 10 unit. Lepas tu vektor R ni magnitude dia 4 unit. Cari luas segitiga. Dia suruh cari luas OPS. Mari kita tengok P dengan R tadi kat gambar rajah dia. Okay, dia kata dia suruh cari luas segitiga yang ni kan? Jadi dia kata P dia 10. Lepas tu R adalah 4. Jadi dia nak segitiga OPS. Tapi R ni daripada P ke Q ni kan? Semua ni yang 4 kan? Betul? Jadi kalau kata sampai S saja berapa panjang dia? 1/3 kali 4. 1/3 daripada 4. Betul lah kan? 1/3 daripada 4. Jadi yang ni segitiga di mana panjang dia? Mana satu yang tapak dia? Mana tinggi dia? Setengah darab apa? Luas OPS sama dengan P darab 1. P 10 kan? Ya. Maknanya tapak dia 10, tinggi dia berapa tadi? 1/3 daripada 1/3
daripada 4. 4. 1/3 daripada 4 ni maknanya dia 4/3. Cuba kira 4/3. berapa dapat luas dia. Berapa luas dia? 0.5, 1/2 darab 10 darab 4/3. 6 2/3. 6 2/3 adalah sama dengan dalam pecahan tak wajar apa? 20/3. 20/3. Alright. Betul? Mari kita tengok jawapan dia. Okay, betul. Aisyah okey ke dengar suara cikgu jelas ke? Anis pun terkeluar ni. Jelas. Jelas. Cuma kamu punya bila kamu bagi bila kamu bercakap dia jadi slow ya. Cikgu, apa tu unit dia apa cikgu? Unit dia unit kuasa 2. Sebab satu petak ni kalau dia tak kata yang ni sentimeter ke apa, unit dia adalah unit lah nak. Unit secara umumnya adalah unit. Jadi sebab dia luas, jadi dia unit kuasa 2. Faham? Maksud tu cikgu tulis unit kuasa 2 ni. Kalau dia kata sentimeter, unit dia sentimeter lah. Maknanya satu petak ni mewakili 1 sentimeter. Macam tu. Okay, habis dah soalan yang dalam kertas ni. Bila kita dah habis tajuk vektor, kita akan buat latihan macam intensif betul. Mungkin kita akan jumpa lagi soalan yang lain macam ni, no? Boleh? Jadi cukup contoh 2 soalan ni, kita nak tengok vektor Cartesian sikit. Boleh ke? Kamu larat ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tengok vektor Cartesian. Okay, ni kiranya satu topik baru lah ni. Okay. Kita pergi ke vektor Cartesian, yang ni cikgu besar kan. Okay. Vektor dalam Cartesian. Jadi kamu dah pernah dengar ada Cartesian sebelum ni kan? Cartesian tu apa? Cartesian tu apa? Cartesian tu ni yang cikgu tulis lukis dan gambar ajar ni. Apa ni? Kamu punya paksi graf tu. Boleh? Jadi bila kita ada paksi graf X dengan Y ni, kita panggil dia Cartesian. Sebab nanti bila kamu masuk universiti, kita ada graf-graf yang berbeza. Kita ada yang cylindrical, cylinder dan kita ada yang spherical. Jadi Cartesian ni untuk merujuk kepada graf yang berpaksikan X dan Y. Alright. Jadi kamu tengok kat sini. Kalau vektor ni dalam Cartesian kita akan label dia dengan label yang khas. Okay. Kamu nampak tak ada 2 labeling kat sini. Ada label I dengan label J kan. Jadi I ni dia adalah vektor. Ya, nak tanya? Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Jadi I ni vektor yang selari dengan paksi X yang mempunyai magnitud 1. Jadi magnitud dia 1, dia satu petak saja. J ni pula adalah vektor yang selari dengan paksi Y. Jadi vektor ni kita boleh tulis dia untuk vektor Cartesian dalam bentuk lajur kita panggil. Yang ni kita tulis dalam bentuk lajur. Jadi kalau kata vektor I ni yang hanya ada nilai X saja, 1 tu duduk kat atas sebab dalam keadaan lajur ni X kita letak kat atas, Y kita letak kat bawah. Jadi dalam bentuk vektor lajur kita akan tulis dia sebagai 1, 0. Okay. Lepas tu magnitude dia panjang garis dia 1 unit kan. Jadi magnitude dia adalah 1. Jadi kalau J dia adalah vektor yang selari dengan paksi Y, jadi dia punya vektor lajur 0, 1 sebab dia tak ada nilai X, dia hanya ada nilai Y. Jadi dalam lajur kita tulis dia sebagai 0, 1. Lepas tu dia punya magnitude tu 1 juga. Jadi bila kita ada vektor yang magnitude dia 1, kita boleh panggil dia juga sebagai satu vektor unit. Sebab dia 1 unit dia punya magnitude. Okay. Jadi kalau kata kita ada vektor-vektor lain pada paksi Cartesian kamu ni, kita boleh ungkapkan dia dalam sebutan I dengan J tu. Okay, jadi jom kita tengok. Jadi dia suruh tulis dalam 2 bentuk. Jadi kita boleh tulis kita punya vektor dalam Cartesian dalam bentuk lajur dengan kita letak X kat bawah, X kat atas, Y kat bawah. Ataupun kita tulis dia dalam bentuk vektor dia I dan J. Jadi vektor B ni kata kita akan dapat dalam bentuk berapa X, berapa Y. Lepas tu kalau dia X dia I, kalau dia J dia, kalau dia Y dia J. Okay, jadi kamu tengok vektor ni. Dia cara dia senang saja. Kamu nampak tak? Dia start daripada sini ke sini kan.
Dia mula dari sini ke sini kan. Jadi kamu kira berapa banyak petak tu yang arah X ni, berapa banyak petak yang arah Y ni. Jadi kalau arah X ni, kamu dapat basis X ni, kalau dia ke kanan, dia positif. Nilai X dia positif. Kalau dia ke kiri, nilai X dia adalah negatif. Jadi vektor ni nilai X dia positif ke negatif? Negatif sebab kita akan ke kiri. Betul tak? Sebab vektor ni mula dari sini ke sini. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya vektor dia negatif 5Y. Jadi kita cikgu tulis B ni. Vektor dia negatif 5I. Bukan Y. Lepas tu berapa J? Berapa J? Betul lah. Naik atas kan? Jadi kalau Y dia positif bila naik atas. Bila sama macam sebab dia Cartesian kan. Bila dia turun bawah dia negatif. Jadi yang ni dia positif sebab naik atas kan. Jadi yang ni campur 2J. Okay, jadi ini vektor B. B ni kita tulis dalam bentuk ni kan. Kalau kita tulis dalam bentuk laju macam mana? Tulis macam mana? Negatif 5 2. Negatif 5 atas, 2 bawah. 2 bawah. Jadi dua-dua bentuk kita pakai. Okay, kita tengok vektor E ni pula. Apa dia punya vektor laju dia? Vektor E sama dengan apa? 5 ke negatif 5? Negatif 5I. Lepas tu dia tak ada J kan? Betul? Sebab dia tak ada yang bergerak arah paksi Y. Jadi dia ada I saja. Jadi kalau kita tulis dalam laju, dia negatif 5 kosong. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk ni, dia sama dengan apa? Negatif 5 Negatif 5I. Tak ada J. Jadi tak payah tulis J. Kalau tak ada J, tak payah tulis J. Okey, jadi vektor C ni apa? 4J. 4 ke berapa tu? 3. 3. Nampak tak semua orang? Okey, dia cikgu besar sikit. 3, 1, 2, 3. Sebab naik atas dia positif. Lepas tu dia tak ada arah yang X. Jadi kalau kita tulis dalam laju ni kat atas ni apa? Kosong. X dia kosong. Y dia 3 kan? Lepas tu naik atas jadi positif. Kosong 3. Dia tulis dalam bentuk I dan J 3J. 3J. Okey, ada pelajar yang line dia slow kan? Tapi orang lain okey ke line cikgu yang slow? Okey. Okey, vektor last kali ni, vektor D ni sama dengan apa? 1. Negatif 1. Negatif 1. Tak tahu. Y dia berapa? Negatif 1I. Negatif 4. Negatif 4. Jadi kita turun ni kan. Jadi kalau turun 4 unit maknanya dia negatif 4J. Ni J kan? Lepas tu kalau kita ke kiri maknanya dia negatif 1I. Jadi kalau tulis dalam bentuk laju negatif 1, negatif 4. Kalau kita tulis I dan J negatif I tolak 4J. Tolak nak. Jadi tambah tolak kita tulis jadi tolak. Cikgu macam mana nak tahu pergi ke atas ke pergi ke kanan? Okey, kalau kita nak arrow ke kanan kita tengok arah arrow ni dia mesti start. Kalau kata di ke bawah ni dia mesti start sini sampai sini. Maknanya kalau dia start sini kita kena ke bawah dan ke kiri. Betul? Kalau yang ni kita nampak tak daripada sini ke sini kan? Maknanya kita kena ke kiri dan ke atas. Kita tengok direction dia nak. Ni ke kiri, ni ke atas. Sebab dia move daripada point ni ke point ni. Faham? Jadi kalau dia ke bawah, daripada sini nak pergi sini, ke bawah dan ke kiri. Boleh nak? Faham? Boleh. Masak. Okey, jadi yang ni kalau dia bagi vektor, kalau dia bagi kamu koordinat. Jadi katakan kita ada satu koordinat B. Koordinat tu kita akan tulis dalam kurungan macam ni kan dengan X dulu dan Y. Jadi kalau dia bagi kamu koordinat, kita anggapkan kita boleh tukar dia jadi satu vektor. Tapi vektor tu mesti datang daripada asalan. Maknanya kalau kata titik B ni kita nak tulis dia sebagai vektor, dia adalah vektor OB. Faham tak? Jadi katakan kat sini kamu punya berapa koordinat kamu kat sini? Sini 3, sini 4 kan? Jadi 3, 4 kan?
Jadi kalau kita tulis dia dalam vektor, berapa nilai vektor dia? Dia mesti start daripada O ni. Jadi ke kanan dan ke atas. Jadi berapa I, berapa J tu? 3. 3. Vektor OB dia 4. 3 I betul? 1, 2, 3. Jadi ke sini dulu lah. Jadi 3 I. Lepas tu naik atas 4J. 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 Okay, jadi maknanya kalau kita ada koordinat, kita mesti lukis vektor dia datang daripada O. Okay. Jadi kalau kita nak cek magnitude, tak magnitude tu kita pakai teorem Pythagoras kan? Jadi dia adalah X kuasa 2 campur dengan Y kuasa 2 punca. Jadi kalau untuk OB ni berapa magnitude dia? Berapa magnitude OB? 5. 5. Sebab apa? Sebab 3 kuasa 2 campur dengan 4 kuasa 2 kan? Jadi X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 dapat apa? 25 kan? 25. Dapat 25 lah, betul. Jadi 25. Jadi kita dapat 5. Jadi kalau kata dia suruh cari magnitude, kita buat macam teorem Pythagoras. Jadi kita akan ambil X ni kuasa 2 campur dengan Y kuasa 2 punca. Alright. Yes. Okay, dia bagi kamu titik, nampak tak? Ni A, B, C, D dengan O ialah asalan pada satah Cartesian. Ungkapkan vektor O, A, O, B, O, C dan O, D dalam bentuk yang ni. Okay, A. Vektor A apa? Dalam bentuk vektor OA, bukan vektor A. OA sama dengan apa? 1, 2. Sebutlah I berapa J? Oh, yang ni lah. 1, 2. Okay, betul. Jadi berapa I, berapa J? I tambah 2J. Campur 2 Tambah 2J. Okay. Vektor OB sama dengan apa? Dalam tajur. -4. 4, 5. 5. Alright. Jadi dalam bentuk I dengan J ni? -4I, 5J. Campur 5J. Okay, pandai dah kan? Jadi OC sama dengan apa? 8, -3. 3. Jadi dalam I dengan J, 8I. 8I tolak 3J. Tolak okey. 3J. Betul. Tolak 3J. Alright, last kali OD. OD sama dengan apa? -7, -4. -7, -4. -7I. Tolak Tolak 4J. 4J. Ingatlah I dengan J. I tu X, J tu untuk yang dari dia. Alright. Latihan ni telah menunjukkan 5 titik A, B, C, D, E pada suatu grid. Ungkapkan vektor berikut dalam bentuk vektor paduan bagi vektor unit I dan J. Maknanya dia nak jawapan dalam A, B ni dalam vektor paduan. Jadi yang dia bagi ni titik kan. Okay, kalau dia nak dalam vektor paduan, maknanya kita katakan vektor AP ni, kita kena cari dulu berapa koordinat A ni. Kamu tengok A ni kecil sangat. Berapa koordinat A ni? 2. 2 berapa? 26. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26. Okey, jadi kalau vektor OA maknanya sama dengan apa vektor OA? 2I campur 2I 6J. Alright, vektor B ni pula. Berapa dia punya koordinat dia tu? Berapa koordinat dia? 6I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul 6? 6, 7. 6, 7. Jadi vektor OB sama dengan apa? 6I campur 7J. Campur 7J. Alright, jadi kalau vektor AB ni, kalau dia kata vektor paduan, maknanya kita kena guna dua orang ni lah. Jadi AB sama dengan apa? Vektor AB. Kalau pakai dua orang ni. 8I. Tulis dulu dalam 41 kan cikgu? AO campur dengan OB.
Ni boleh nampak terus kat sini kan? Betul tak? Ini yang ni kan? Tapi kalau kata vektor paduan maknanya dia nak kita cari AO campur OB. Dia nak suruh kita kira dengan dua vektor kat atas ni. Kalau kata AO, apa jadi dengan vektor OA ni? Kalau kita masukkan kat sini. Okay, Terbalikkan. dia jadi sama-sama. Jadi negatif 2i tolak 6j. 6J. So OB ni sama kan? Jadi tambah dengan 6i campur dengan 7j. Okey, jadi dapat berapa ni? Tolak 2 tambah 6. I kena tambah dengan I. 4i. 4i. 4i tambah J. Betul. Tolak 6 campur 7 jadi tambah J. Jadi sama tak dengan gambar ni yang ditunjuk? Yang ni 4i kan? Betul? Sama. 4i campur J. Maknanya katakan kita nak cari vektor dia bagi titik, kita boleh guna kaedah yang ni pun boleh. Kalau kita boleh baca terus pun boleh. Tapi kalau dia kata dia tulis je ni, dia tulis macam ni, lepas tu dia tak bagi kamu gambar. Dia suruh cari AB. Maknanya kamu kena ambil OA tu kena campur dengan OB. Macam ni. AB sama dengan AO campur OB. Yang ni dia bagi gambar. Jadi kalau gambar kita boleh cari terus kan, betul tak? Kita boleh baca satu kan. Tapi kadang-kadang exam dia bagi kamu yang macam ni je. Okay, dia kata diberi vektor OA ataupun dia kata diberi koordinat A adalah 26 dan koordinat B adalah sekian-sekian. Apakah vektor AB? Macam tu. Jalan Nana. Okay. Jadi kita buat satu lagi. Mana yang tough sikit sama je, lebih kurang BC. Kita buat BC. Kalau BC kita nak guna vektor B, OB ni dengan vektor OC kan. Kat sini koordinat C dia apa? Kita nak cari BC. Ni 5i. 1, 2, 5i 2j. 4, 5. Betul? 5i ni 5, 2 kan? 2j. Jadi OC, vektor OC sama dengan 5i campur dengan 2j. J. Alright, jadi kalau kita nak cari BC dia sama dengan vektor apa campur apa? Kita nak guna vektor OB. OB dengan OC ni kan? Jadi sebab kita nak B dulu, jadi kita kena songsangkan ini kan. Jadi BC sama dengan apa? BO campur BO ni OC. Kita nak BC. BC mesti pakai BO campur dengan OC. Kita pakai yang kita cari. BO OC. BO campur OC. Okay, jadi BO kamu tadi negatif 6i kan? Negatif 6i tolak 7j. OC kamu 5i 5i campur dengan 2j. Jadi apa? 2j. Vektor BC dapat berapa? Negatif 6 kena tolak, kena tambah dengan 5 dapat berapa? Negatif 1. Negatif i. Satu tu negatif i. Okey, tolak 7 tambah 2 dapat berapa? Negatif 5. Negatif 5j. Negatif 5j. Jadi kamu cek kat gambar tu betul tak? Kamu punya BC tu. Negatif I kan? BC macam ni arah dia turun bawah kan? Betul. Jadi kalau dia turun bawah, maknanya dia kena bergerak daripada titik atas tu sampai ke C macam ni. Ini arrow dia. Kan? Okay, jadi kita akan turun, jadi bila turun tu 5 kan? Negatif 5J. Lepas tu kita akan naik, kita akan ke kiri. Sebab tu kita dapat negatif I dah. Betul lah? Okay. Jadi cikgu rasa kamu dah faham dah yang ni. Lepas tu cikgu ini putar-putar. Okay, jadi cikgu nak kamu buat yang lain ni boleh? Nanti kamu buat. Dia dah tertutup dah tengok. Kamu tahu tak kalau dia tertutup sendiri tu maknanya yang cikgu tulis-tulis tu semua hilang. Tak, kita sambung. Berapa dah? 3.38. Kita buat sikit lagi. Yes. Okay, mari cikgu, mari kita buat latihan yang mana? Sekejap Ini dulu.
control department has been commended for their entire combo of stops and sandals. Its favorite round colour. Mana dah kita belajar tak kat mana tadi? Oh, ada sikit lagi cikgu kena ajar kamu kat situ. Okey, kejap. Mana dia? Kena buka balik yang tu. Opposite the flats. Dekat tulisan. That is to its record-breaking collection of rocks. The Buka military TV. rule and status. Dia beku lah. Kalau dia beku cikgu kena tutup dululah. Cikgu bagi kamu link baru boleh? Boleh. Ya nak? Boleh cikgu. Ada sikit lagi. Cikgu end dulu meeting yang ni nak.